Maldives adalah salah satu destinasi pulau terbaik di dunia yang sangat popular dengan pelancong. Siapa yang tidak kenal Pulau Maldives ini? Bukan sahaja airnya jernih, pantai dan tapak menyelam sangat cantik untuk menikmati hidupan marin. Maldives juga sangat kaya dengan sejarah yang penuh dengan cerita menarik dan lanskap destinasi yang pelbagai. Bagaimanapun, jika Anda datang ke sini, Anda pasti tidak akan menyesal. Nah, jangan risau, kerana jika Anda tidak mempunyai banyak rujukan tentang Kepulauan Maldives, kami akan memberikan maklumat ringkasan tentang fakta menarik Kepulauan Maldives. Jadi tonton sampai habis. Maldives ialah wilayah paling rata di dunia. Negara Pulau Maldives mempunyai ketinggian purata hanya sekitar 1,8 meter. Malah, titik tertinggi di sini hanya terletak di kawasan Pulau Vilingili, iaitu sekitar 2,3 meter dari aras laut. Mungkin tambahan pula, kawasan kedua paling rata selepas Maldives ialah Qatar dengan ketinggian purata 28 meter dari aras laut. Maldives tenggelam. Terdapat sekitar 1,200 pulau yang terletak di Maldives, secara purata hanya 2 meter dari paras laut. Ini menjadikan kawasan itu sangat terdedah kepada kenaikan paras laut, hakisan atau faktor persekitaran. Wah, ternyata menakutkan juga. Ini akan mengakibatkan kawasan di Maldives perlahan-lahan tenggelam. Bagaimanapun, penduduk tidak terlalu bimbang kerana kerajaan mempunyai undang-undang alam sekitar yang sangat ketat untuk meminimumkan kesannya. Maldives mempunyai cahaya matahari atulistiwa. Maldives terletak betul-betul di seberang atulistiwa. Oleh itu, cahaya matahari yang mengenai kawasan Maldives adalah pada sudut 90 darjah. Oleh itu, adalah lebih baik bagi sesiapa sahaja untuk mengelakkan sengatan langsung matahari semasa berada di sini atau menggunakan pelindung matahari dengan SPF minimum 50. Musim di Maldives. Ternyata kawasan Maldives unik kerana mempunyai dua musim iaitu musim basah dan kering. Mengapa ia basah dan kering? Apakah jenis musim ini? Maldives mempunyai iklim monsun tropika, termasuk musim hujan dan kering. Monsun musim sejuk timur laut berlangsung dari November hingga Mac manakala musim monsun musim panas barat daya dari Jun hingga Ogos membawa hujan. Sementara itu, monsun timur laut biasanya dicirikan oleh angin sejuk dan kering yang juga biasanya disertai dengan hujan. Maldives mempunyai pantai putih yang tersendiri. Tak seperti kebanyakan pantai yang disebut sebagai pasir putih, dengan warna yang masih ada kekuningan. Pantai Maldives punya pasir putih yang sebenar-benarnya. Pasir di pantai Maldives terbuang daripada serpihan karang. Pantai lain biasanya mempunyai pasir yang diperbuat daripada kuarza yang masih mempunyai warna kuning. Maldives mempunyai pasir koral yang langka dan hanya ada sekitar 5% di seluruh dunia. Penduduk kecil. Terdapat sehingga 1,200 pulau di Maldives, tetapi ternyata hanya sekitar 200 didiami orang, manakala selebihnya dikhaskan sepenuhnya untuk pelancongan. Pulau-pulau yang tidak berpenghuni juga akan digunakan sebagai ladang pertanian dan sumber mata pencarian lain. Sebelum ini dilarang, tetapi kini pelancong harus gembira kerana sejak 2009, kawasan ini juga boleh dikunjungi. Populasi jerung paus terbesar di dunia. Maldives adalah salah satu destinasi menyelam yang paling terkenal di dunia. Ia bukan sahaja mengenai keindahan semula jadi laut, tetapi terdapat juga jerung paus gergasi di kawasan itu, terutamanya terumbu karang berhampiran Pulau Matahari. Anda juga boleh melihat ikan paus ini di Pulau Rangali dan Teluk Hanifaro. Tetapi ingat jangan terlalu dekat, ia juga dipanggil ikan paus, ia masih berbahaya. Maldives adalah rumah bagi penyu laut. Apabila bercakap tentang kepelbagaian spesies marin, Maldives mempunyai kelebihan tersendiri. Laut boleh dikatakan sebagai rumah utama bagi 5 daripada 7 spesies penyu di dunia. Anda boleh melihat beberapa jenis penyu, termasuk penyu tempayan, belimbing, penyu Ridley zaitun, penyu hijau dan penyu sisik jika Anda melawat Maldives. Bot tidak menggunakan kompas. Apabila melawat Maldives, Anda mesti bersedia untuk menggunakan Donis, bot tradisional Maldives. Ini adalah cara pengangkutan terbaik jika Anda ingin meneroka pulau demi pulau. Tetapi Anda pasti akan terkejut kerana kapten dan anak kapal Donis tidak akan menggunakan kompas atau GPS. Wah, tak takut kesesat. Jadi mereka mempunyai pengalaman memerhatikan pergerakan air di lagun supaya dapat mengelakkan terumbu karang yang berbahaya. Malah, mereka juga melayari perairan dengan melihat bintang. Jadi ingat gaya pelayaran Viking. Pokok kebangsaan Maldives. Pokok kelapa adalah pokok kebangsaan Maldives. Anda akan melihat ini juga kelihatan pada bendera negeri.
Seperti yang diketahui, pokok kelapa mempunyai jangka hayat yang agak panjang, bahkan ratusan tahun. Bercakap tentang kegunaannya sendiri, pokok kelapa mempunyai manfaat untuk menyediakan teduhan yang sangat diperlukan di pantai pulau serta menghasilkan santan dan minyak. Mereka juga boleh menghasilkan air kelapa sebagai minuman yang menyegarkan. Kulit atau sabut kelapa juga digunakan untuk membina tali sabut, malah penduduk asli Maldives juga menggunakan kayu kelapa untuk membuat donis untuk belayar. Hujung minggu di Maldives bukan Sabtu Ahad. Ini adalah fakta yang agak unik tentang Maldives, yaitu hujung minggu bukan Sabtu dan Ahad. Jadi, hari apa? Di sini, hujung minggu adalah Jumaat dan Sabtu. Oleh itu, beberapa perkhidmatan dan penginapan tidak disediakan pada hujung minggu, bukan Sabtu dan Ahad, tetapi Jumaat dan Sabtu. Muzik tradisional Maldives. Mungkin ini fakta yang ramai orang tidak tahu. Boda Beru ialah muzik tradisional dari Maldives. Gendang tempurung pari adalah jiwa muzik di Maldives. Namun lama-kelamaan gendang ini diperbuat daripada kulit kambing untuk menghasilkan bunyi yang lebih baik. Rumah karang bersejarah. Pada mulanya, rumah tradisional Maldives diperbuat daripada batu karang kerana pelombongan batu karang. Rumah-rumah tersebut menggunakan batu karang dari flat terumbu cetek. Oleh kerana kebanyakan penduduk menggunakan kayu dan daun kelapa untuk membina rumah, batu karang dilencongkan untuk membina masjid, batu nisan atau monumen sebagai lambang kemewahan. Rapat Kabinet Bawah Air. Bekas Presiden, Mohamed Nasheed pernah mengadakan mesyuarat kabinet di bawah air, Giri Fushi. Tepat pada 17 Oktober 2009. Nasheed bersama 13 pegawai kerajaan yang lain menyertai mesyuarat kabinet bawah air yang pertama. Agenda mesyuarat ini adalah untuk menangani ancaman pemanasan global yang semakin hampir. Pegawai menandatangani dokumen yang menyeru semua negara untuk mengurangkan pelepasan karbon dioksida untuk mencegah perubahan iklim semasa mesyuarat itu. Agama rasmi Maldives. Islam adalah agama utama Maldives. Ini disebabkan oleh pengaruh pedagang Arab Saudi dan Parsi pada tahun 947 Masehi. Undang-undang ketika itu mewajibkan semua rakyat beragama Islam. Mereka yang memegang jawatan awam hendaklah menjadi pengikut ajaran Islam Sunni.